Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan melihat satu tajuk lagi, iaitu proses penerbitan ayat. Jadi tajuk ni saya buat atas permintaan pelajar. Jadi cuba ikut. Jadi hari ini hari raya ketiga kita buat rakaman ni. Jadi sekarang pelajar perlu faham apakah maksud proses penerbitan ayat. Maksudnya secara umum, ayat tu sudah ada. Jadi ayat yang ada tu kita nak terbit kepada ayat baru. Kita nak buat ayat lain. Bukan membina ayat yang belum ada. Itu maksudnya proses penerbitan ayat. Kita terbitkan ayat yang sudah ada kepada ayat lain. Jadi ada banyak cara penerbitannya. Baik. Cuba tengok. Cuba tengok rajah ni. Ni proses penerbitan ayat. Ada 3 cara utama. 3 proses utama, itu proses pengguguran. Yang kedua, proses penyusunan semula. Yang ketiga ialah proses perluasan. Jadi pengguguran, penyusunan semula dan perluasan. Ni pecah-pecahan ni kita akan bincang kemudian lah. Di sini pun ada soalan boleh tanya. Dia boleh buat soalan, nyatakan proses penerbitan ayat. Jadi pelajar harus ingatlah, satu proses pengguguran, kedua penyusunan semula, yang ketiga adalah perluasan. Jadi oleh sebab saya faham bahawa kalau kita buat sekaligus tiga-tiga ni, mungkin pelajar jemu nak ikut sebab masalah tata bahasa ni mungkin bagi setengah pelajar rasa payah. Jadi saya buat 3 sesi, 3 siri untuk ni. Satu, pengguguran, kita bincang, pelajar boleh tengok pengguguran, sudah faham boleh tengok balik yang kedua, proses penyusunan semula, dan setelah faham boleh tengok yang ketiga. Jadi kita buat 3 siri pendek-pendek. Baik, jadi pertama kita tengok proses pengguguran dulu. Proses pengguguran. Baik. Jadi proses pengguguran ni, apa yang nak digugurkan? Apa perkarakah yang nak digugurkan? Ada 4 jenis pengguguran. Satu, yang nak digugurkan adalah apa? Pengguguran frasa nama subjek. Pengguguran frasa nama subjek. Yang kedua, pengguguran frasa predikat. Ada 2 ni. Maksudnya, kita gugurkan keseluruhan predikat, dan yang kedua, kita boleh gugurkan sebahagian atau mana-mana bahagian predikat tu. Yang ketiga, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Dan yang keempat, pengguguran kata nama yang menjadi inti frasa nama subjek. Pelajar kalau ada frasa macam ni, frasa relatif, frasa nama subjek, saya faham memang akan timbul masalah, akan rasa keliru. Tak apa, kita tengok pelan-pelan. Baik, satu-satu. Jadi sekarang kita tengok proses pengguguran frasa nama subjek. Walaupun bunyi istilahnya payah, tapi perkaranya senang saja. Baik, cuba tengok. Ada 4 jenis tadi. Pertama, pengguguran frasa nama subjek. Yang macam mana yang kita nak gugurkan? Baik, maksudnya ayat diterbitkan dengan cara menggugurkan sesuatu unsur dalam ayat. Unsur di sini maksudnya unsur yang terdapat dalam subjek itu lah. Macam mudah je. Apakah yang nak digugurkan adalah frasa nama subjek. Tengok. Contoh ayat. Awak bersihkan bilik ini. Mana subjeknya? Subjeknya itulah awak. Predikatnya bersihkan bilik ini. Awak merupakan frasa nama. Jadi dalam ayat ni, yang kita nak gugurkan ialah awak ni, iaitu frasa nama subjek ni. Itu yang dinamakan apa? Pengguguran frasa nama subjek. Apakah hasil ataupun apakah ayat yang terhasil? Ayat yang terhasil tentulah ayat ni. Bersihkan bilik ini. Jadi ayat ni telah mengalami pengguguran frasa nama subjek. Jadi ayat apa ni? Ini ayat suruhan. Bersihkan bilik ini. Maksudnya sebelum bersihkan bilik ini tu ada subjek. Keluar dari sini. Maksudnya awak keluar, kamu keluar, anda keluar. Jadi ini pun ayat. Ayat ni telah mengalami proses pengguguran frasa nama subjek. Okey, nampak tak? Satu. Jadi yang macam ni. Jadi ini tak ada subjek lah ayat ni, tapi betul bersihkan bilik ni. Ayat pentah biasanya. Yang kedua, raju mengulang kaji sejarah dan raju membuat catatan. Sepatutnya kalau nak lambatkan lagi, saya buat macam ni. Raju mengulangi sejarah, titik. Raju membuat catatan. Saya gabungkan terus. Jadi di sini nampak tak? Raju subjek. Raju subjek. Jadi 2 subjek yang sama ni kita gugurkan. Raju ni lah subjek dan raju juga frasa nama. Jadi kita gugurkanlah satu. Raju mengulangi sejarah dan membuat catatan. Jadi maksudnya kita selalu banyak macam ni. Amak membeli ikan dan sayur misalnya. Amak beli ikan sayur. Itu pun sama lah. Maksudnya subjek yang sama, predikat yang berbeza. Ini ayat ni sudah, sebenarnya ayat yang sudah mengalami proses pengguguran frasa nama subjek. Satu gugur macam ni, yang kedua gugur macam ni. Jadi ini satu contoh. Ini yang dimasukkan ayat yang mengalami pengguguran frasa nama subjek. Frasa nama kerana apa? Kerana subjek ayat ni biasanya frasa nama lah. Jadi kita gugurkan ni. Yang ni bersama. Nampak? Itu saja, senang saja. Baik. Dan ini biasanya ayat apa? Ayat majmuk gabungan. Okey.
Baik, laju digugurkan ya. Baik. Seterusnya, yang kedua, pengguguran frasa predikat. Tadi subjek yang sama kita gugurkan ataupun kita gugur terus. Yang kedua, pengguguran seluruh predikat. Ali bermain bola sepak, Abu bermain bola sepak. Baik, bila kita gabungkan, ayat yang terakhir adalah Ali dan Abu bermain bola sepak. Ayat ini sebenarnya, Ali dan Abu bermain bola sepak ni, ayat ini sudah mengalami proses pengguguran seluruh predikat. Predikat mana yang digugurkan? Predikat Ali ke predikat Abu? Mana-mana lah. Tapi sini tengok, Ali dan Abu. Mungkin orang nampak bahawa bermain bola sepak ni, seluruh predikat yang biru ni lah, seluruh predikat ni digugurkan. Jadi Ali dan Abu bermain bola sepak. Itu ini yang telah dikatakan ayat telah mengalami pengguguran seluruh predikat. Contoh yang kedua, Lina ke Kuala Lumpur, Ibu Lina ke Kuala Lumpur. Bila digabungkan, Lina dan ibunya ke Kuala Lumpur. Maksudnya seluruh predikat ini digugurkan. Maksudnya tadi kalau kita gugurkan subjek yang sama. Kita gugurkan predikat sama. Kalau predikat berbeza, tak boleh digugurkan ya. Baik. Jadi ini yang jenis apa? Pengguguran seluruh predikat. Seluruh predikat. Jadi ada juga ayat yang mengalami pengguguran bahagian-bahagian tertentu dalam predikat. Contohnya apa? Pokok besar itu ditebang oleh mereka. Pokok besar itu subjek, ditebang oleh mereka adalah predikat. Tapi kita tak gugur semua, kita gugur sebahagiannya. Tinggal macam ni. Pokok besar itu ditebang. Jadi oleh mereka digugurkan. Jadi maksudnya apa? Ayat ni telah mengalami pengguguran bahagian-bahagian tertentu dalam predikat. Sebahagian ni digugurkan. Macam tu. Yang tadi ayat ni digugurkan semua. Ayat macam ni. Baik. Yang ni nak gugur sebahagian pun kena tengok. Tak boleh nak gugur ditebang. Kalau kita gugur tebang, pokok besar itu oleh mereka tak gramatis. Kita gugurkan keterangan ini. Baik, boleh. Ya. Baik, itu yang pertama contohnya. Boleh faham tak? Ni gugur seluruh predikat, ni gugur sebahagian predikat. Baik. Ya. Saya sudah mendaftarkan diri. Saya sudah membayar yuran. Kalau kita gabungkan ayat ni jadi apa? Saya sudah mendaftarkan diri dan membayar yuran. Apa yang kita gugurkan? Yang kita gugurkan adalah ni, sudah. Sebab sama sudah, kita gugurkan satu dan sudah ialah kata bantu. Ini pengguguran kata bantu. Jadi saya tak buat semualah. Ada bahagian macam ni yang kita gugurkan. Maksudnya dalam predikat tu mana-mana bahagian yang sama kita boleh gugurkan ataupun kita boleh kalau dapat soalan macam ni, pelajar mungkin tak nampak. Dapat soalan macam ni, jadikan ayat tunggal macam ni dulu. Pisahkan dua ayat, tengok mana yang sama, itulah yang digugurkan. Baik, dua. Jadi tadi apa? Pendapat tadi pengguguran frasa nama subjek, ni pengguguran frasa predikat. Yang ketiga, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Pelajar perlu ingat, kalau sebut frasa relatif ialah frasa yang punya apa? Apa kata hubung relatif? Yang kan? Jadi mana-mana frasa yang frasa relatif, frasa yang ada yang tu. Mudah macam tu. Jadi kata nama atau frasa nama yang mendahului frasa relatif digugurkan. Mana kita gugurkan frasa, kita gugurkan kata nama atau frasa nama. Baik, contohnya macam ni. Kereta yang baru itu kereta pengetua kami. Kereta ni kata nama atau frasa nama. Pelajar kena ingat ni, kalau dalam buku tulis kata nama atau frasa nama, sama saja. Kereta ni pun kata nama. Kereta juga boleh menjadi frasa nama. Kenapa? Sebab kata kereta ni boleh diperluaskan, boleh diperluas ya. Kereta yang baru diperluas tu. Kalau tengok ni kereta kata nama. Kereta yang baru jadi frasa nama. Jadi kereta juga kita boleh sebut kata nama, sebut frasa nama kerana kereta ni boleh diperluaskan, boleh jadi macam ni. Baik. Tak apa. Jadi yang kita nak buat sekarang apa? Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Contohnya, kereta yang baru itu kereta pengetua kami. Baik. Frasa nama. Baik. Kereta yang baru itu subjek. Nampak? Subjek. Kereta pengetua kami. Predikat. Baik. Jadi frasa relatif lah yang kuning, yang baru ni frasa relatif. Kemudian kereta ni lah frasa nama. Jadi yang kita nak gugurkan mana? Kata nama yang mendahului frasa nama ni. Nak gugurkan ni, kereta ni. Jadi ayat yang kita hasilkan ialah apa? Yang baru itu kereta pengetua kami. Kita gugurkan kata nama. Kata nama digugurkan. Nampak? Ini yang kata apa? Kita boleh mula dengan yang. Yang baru itu kereta pengetua kami. Yang cantik itu rumah kawan saya, contoh macam itu. Baik. Baik. Contoh kedua, atlet yang terjatuh tadi, atlet dari Afrika. Baik, mana yang kita katakan dia? Frasa relatif. Yang jatuh tadi. Sebab yang kata hubung relatif. Yang jatuh tadi ialah frasa relatif. Jadi kita gugurkan kata nama ni, atlet. Jadi ayat yang terakhir,
Yang jatuh tadi, atlet dari Afrika. Boleh mula dengan yang? Boleh. Yang itu rumah saya. Sebenarnya, rumah yang itu rumah saya. Kita boleh buat macam tu. Okey. Yang mana abang anda? Patutnya, orang yang mana abang anda? Kita boleh buat macam tu. Baik. Baik. Ini ayat ni, sama ada kita sedar tidak, adalah ayat telah mengalami pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Kena faham betul tu. Baik. Jadi yang ketiga. Yang keempat yang akhir sekali, pengguguran kata nama yang menjadi inti frasa nama subjek. Jadi kita tengok balik. Okey, kata nama yang menjadi inti frasa nama subjek digugurkan. Mana intinya? Baik, contohnya ayat ni. Amalan bersenam menyihatkan badan. Ini ayat yang asal. Jadi yang menjadi dalam ayat ni, subjek ni, dan menjadi ini amalan bersenam adalah subjek. Menyihatkan badan adalah predikat. Dalam amalan bersenam ni, frasa ni adalah frasa apa ni? Frasa nama. Intinya adalah amalan. Amalan bersenam ni frasa nama. Intinya adalah amalan. Jadi dalam ayat ni, inti ni, kata nama yang menjadi inti frasa nama subjek tu digugurkan. Kita gugurkan amalan, tinggal bersenam menyihatkan badan. Jadi bersenam ni lah kita selalu pelajar kalau keliru. Kalau kita buat ayat apa? Ali bersenam setiap hari. Bersenam itu adalah kata kerja. Ali bersenam setiap hari. Tapi kalau bersenam ni duduk di depan ayat, dia sudah menjadi apa? Dia menjadi subjek ayat. Sebenarnya ada amalan bersenam. Kita gugurkan tu. Jadi bersenam di sini sudah menjadi kata nama, ataupun dengan cara yang lebih jelas lagi, yang tepat lagi, amalan bersenam adalah kata kerja yang telah berfungsi menjadi kata nama sebab dia hadir depan ayat sebagai subjek ayat. Nampak? Bersenam. Sebenarnya senang, cara mudahnya, sebelum bersenam tu ada amalan. Begitu dengan contoh yang kedua. Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Tabiat merokok subjek membahayakan kesihatan predikat. Kau tanya apa? Orang tua itu merokok, kata kerja. Tapi kalau kita kata merokok membahayakan kesihatan, merokok sini sudah menjadi kata nama. Kenapa? Sebenarnya di depan ayat ni sudah ada perkataan lain yang digugurkan, iaitu tabiat merokok. Ini saja inti 4 perkara. Jadi saya tunjukkan tadi 4 perkara ni, iaitu 4 perkara tadi. Ini cara nak faham. Jadi untuk mendapatkan contoh-contoh yang banyak, harus merujuk balik. Jadi kita bincang pagi ni proses pengguguran ada 4 jenis. Gambaran kasar, kalau kita nak gugurkan pengguguran frasa nama subjek, pengguguran frasa nama predikat, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif, pengguguran kata nama yang menjadi inti frasa nama subjek. Sudah faham cara nak buat ni, pelajar boleh merujuk buku-buku lain supaya dapat contoh yang banyak. Contoh yang banyak lagi. Jadi rumusannya apa? Kita boleh membina atau menerbitkan ayat baru berdasarkan ayat yang sedia ada melalui proses pengguguran. Ada 4 tadi. Ayat yang dah ada, kita boleh buat ayat lain melalui proses pengguguran. Saya ulang. Saya dapat 4 jenis pengguguran. 1, menggugurkan frasa nama sebagai subjek. Gugurkan subjek yang sama. Ali membeli ikan. Ali membeli sayur. Ali membeli ikan dan sayur. Betul ke? Jadi kita gugur satu Ali tadi. Baik. Satu yang kedua, menggugurkan frasa predikat. Gugur seluruh ataupun gugur sebahagian. Tengok contoh balik. Yang ketiga, menggugurkan frasa nama yang mendahului frasa relatif. Yang ada yang tadi, contoh saya buat ni. Pemuda yang datang tadi bekas pelajar sekolah ni. Jadi sebenarnya macam mana kita nak gugurkan frasa relatif ni? Frasa nama. Gugurkan pemuda ni. Jadi yang datang tadi bekas pelajar sekolah ni. Kita gugurkan nama dia, gugurkan frasa nama yang mendahului frasa relatif. Yang datang tadi frasa relatif, pemuda ni frasa nama. Baik. Dan yang keempat adalah menggugurkan kata nama yang menjadi inti frasa nama subjek. Dia ada inti, contoh lain. Aktiviti bercocok tanam mendatangkan hasil. Sepatutnya ada aktiviti, tapi kita tak masukkan aktiviti ni. Kita tulis apa? Bercocok tanam mendatangkan hasil. Bercocok tanam sini sudah menjadi kata nama sebab dia berada dalam, dia berfungsi sebagai subjek ayat. Sebenarnya di sini ada perkataan yang kita gugurkan. Itu saja. 4 rumusannya, 4 proses pengguguran. Jadi kena ingat proses pengguguran 4. Untuk dah faham kaedah ni, faham apa maksudnya, boleh rujuk buku-buku tata bahasa untuk mendapat contoh yang banyak lagi. Baik, tengok soalan macam mana? Soalan mudah je. Yang manakah ayat yang mengalami pengguguran? Ni soalan 2018 apa, saya ubah sikit lah. Tak kala saya sampai di rumah, dia tiada di sana. Ada gugur tak? Tak kala saya sampai di rumah, dia tiada di sana. Tengok Kambing dan lembu ditambat di bawah pokok. Ini saya dah buat ni. Sebenarnya ini yang mengalami pengguguran ni. Pengguguran apa ni? Sepatutnya kita cuba buat ayat macam ni. Kambing ditambat di bawah pokok.
lembu ditambak di bawah pokok. Jadi yang digugurkan apa? Keseluruhan predikat ni. Soalan tanya ayat mana yang mengalami pengguguran saja. Mana-mana pengguguran tak apa ayat ni, umum. Jadi jawapan nombor 2. Sebab apa? Nampak tak? Apa yang digugurkan? Predikat ayat ditambak di bawah pokok. Tinggal satu saja. Jadi 2 satu pilihan. Yang ketiga, sambil merenung anak gadisnya, ibu tersenyum. Sambil merenung. Tak ada siapa. Sepatutnya sambil ibu merenung anak gadisnya, ibu tersenyum. Jadi digugurkan ibu. Nampak? Ini gugurkan sini. 2 dan 3 gugur. Yang keempat, dia pulang ke rumahnya setelah dia pasti ibu memaafkannya. Yang tak ada apa pengguguran. Cuba tengok balik. Jawapannya, mana jawapannya? 2 dan 3 C. Ini soalan peperiksaan. Yang kedua, soalan pengguguran selalu kerap keluar dalam peperiksaan. Yang manakah ayat yang mengalami pengguguran frasa nama sebagai subjek? Ingat, yang ni difokus. Tadi umum. Di mana-mana pun boleh gugur. Yang ni, yang manakah ayat yang mengalami pengguguran frasa nama sebagai subjek? Jadi cari kat subjek saja. Dah kita belajar tadi. Buka halaman 5. Buka halaman 5. Ada pengguguran tak tu? Buka halaman 5. Mana subjeknya? Tak ada. Sepatutnya awak buka halaman 5. Jadi ini maknanya apa? Subjek ayat yang terdiri daripada frasa nama, awak ke, Aldi ke, semua tu sudah digugurkan. Jadi jawapannya yang pertama ialah pilihan. Yang kedua, kenapa harus ke sekolah? Ada subjek tak? Patutnya, kenapakah awak harus ke sekolah? Awak harus ke sekolah, kenapakah? Kenapa? Awak harus ke sekolah, kenapa? Jadi, digugurkan. Tak ada juga subjek sini. Jadi, yang ni sepatutnya awak buka halaman 5. Yang kedua sepatutnya, kenapakah harus awak ke sekolah? Ataupun kenapakah? Ya. Betul ya? Baik. Jadi, 1 dan 2. Yang ketiga, mereka ke Johor Bahru semalam. Tak ada gugur apa-apa. Nampak? Mereka ke Johor Bahru semalam tak ada. 4, dia dan adiknya pandai menari. Dia dan adik pandai menari. Ada gugur tak? Ni ada gugur ni. Dia pandai menari, adik pandai menari. Tapi predikat digugurkan. Sedangkan soalan tanya apa? Yang keempat ni, yang digugurkan ialah predikat. Iaitu pandai menari. Dia pandai menari, adiknya pandai menari. Sebenarnya ada pengguguran. Tapi dia nak pengguguran frasa nama sebagai subjek. Jadi jawapan 1 dan 2. Nampak? Itu soalan. Macam tu. Kena fikir. Baik. Satu lagi. Yang manakah ayat yang mengalami pengguguran? Yang dinobatkan pelajar terbaik ialah anak Puan Zuriah. Ada gugur tak ni? Sepatutnya ada yang kan? Sepatutnya apa? Pelajar ataupun orang atau individu yang dinobatkan pelajar terbaik ialah anak Puan Zuriah. 1. Masalah mereka tidak mungkin berlanjutan sekiranya ditangani segera. Sepatutnya ada gugur ni. Masalah mereka tidak mungkin berlanjutan sekiranya masalah mereka ditangani segera. Mana subjek ayat yang sama digugurkan? Digugurkan apa? 2. Jadi itu jawapan 1 dan 2. Yang ketiga, pihak pembangkang yakin bahawa mereka akan menjuarai pertandingan bahas itu. Ini tak ada, ni ayat komplimen tak ada. Sebahagian besar daripada peserta khusus merupakan peserta dari daerah ini. Tak ada. Jadi jawapan 1 dan 2. Apa? Yang keempat, Uda dan Dara melanjutkan pelajaran di UPM. Dia bagi ayat macam ni. Uda dan Dara melanjutkan pelajaran di UPM. Ayat di atas mengalami pengguguran apa? Jadi ayat ni kena buat 2 ayat. Uda melanjutkan pelajaran di UPM. Dara melanjutkan pelajaran di UPM. Jadi yang contoh kita buat tadi. Ayat atas mengalami pengguguran frasa kerja yang serupa, frasa nama yang serupa, frasa kerja yang serupa, tak ada lah kita baca ni. Frasa nama yang serupa tak ada. Yang mengalami pengguguran seluruh frasa predikat yang serupa. Jadi maksudnya apa? Ni. Jawapannya dia, ayat ni mengalami pengguguran seluruh predikat yang serupa. Baik, itu jawapannya. Jadi ini antara contoh soalan dalam rangka pilihan tentang pengguguran. Jadi kita tamatkan dulu proses pengguguran. Saya rasa boleh faham ya. Okay. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.